Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Nurduratul Ain binti Muhammad Nur bernombor metrik A1777411. Saya merupakan pelajar di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Rozia Siddiq alias Muhammad Siddiq. Pada hari ini saya akan membentangkan hasil kajian saya yang bertajuk Landscape Hospital dan hubungannya dengan terapi muzik pada zaman Uthmaniyah. Pengaplikasian muzik sebagai salah satu terapi bagi rawatan dalam bidang perubatan di hospital tidak asing lagi. Ia telah tersebar secara meluas sejak berabad yang lalu, malah ianya telah wujud awal lagi dari zaman tamadun Islam. Muzik datang daripada pelbagai bunyian dan tidak hanya terhasil daripada bunyi yang dialunkan oleh alatan muzik atau daripada suara manusia sahaja. Malah ianya juga datang daripada bunyian alam semula jadi seperti bunyi air terjun, burung serta merangkumi segala bentuk bunyi yang menghasilkan irama seperti alunan azan, zikir dan bacaan Al-Quran yang mana kesemuanya mampu mendatangkan ketenangan kepada pendengar. Pada pertengahan abad tamadun Islam, terapi muzik digunakan secara meluas di beberapa hospital. Terdapat beberapa kaedah pelaksanaan terapi muzik yang dapat dikenal pasti telah diguna pakai. Ia bukan sahaja melibatkan penggunaan instrumen muzik dan nyanyian, malah juga daripada laungan azan, alunan bacaan Al-Quran serta bunyi air yang dihasilkan daripada kolam pancutan air. Antara hospital yang mengaplikasikan kaedah ini dalam rawatan terhadap pesakit ialah Bimaristan Fes di Morocco, Bimaristan Adudi di Baghdad, Bimaristan Al-Mansuri di Kahirah, dan lain-lain. Metodologi yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk kaedah kualitatif. Ia terbahagi kepada dua, iaitu kaedah kepustakaan dan kaedah analisis data. Objektif kajian ini adalah bagi meneliti konsep landscape hospital. Seterusnya, menganalisis konsep landscape hospital pada zaman Uthmaniyah dan yang terakhir mengkaji hubungan landscape hospital dengan terapi muzik dalam perubatan era Uthmaniyah. Dapatan kajian yang pertama ialah berkenaan konsep landscape hospital. Definisi bagi landscape ialah bahagian tanah yang boleh dilihat oleh mata dalam sekali pandang, manakala seni bina landscape pula diartikan sebagai seni dalam menyesuaikan tanah bagi kegunaan manusia dan keseronokan. Perkataan landscape sering dikaitkan dengan alam semula jadi seperti tumbuh-tumbuhan, sungai, tasik, air terjun dan gunung ganang. Namun landscape juga boleh terdiri daripada buatan manusia seperti taman, kolam buatan, bangunan dan sebagainya. Hospital dibina bagi menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada pesakit sekaligus memberikan kemudahan kepada mereka dalam menerima rawatan. Bersesuaian dengan konsepnya iaitu memberikan keselesaan kepada pesakit, hospital yang dibina perlu dilengkapi dengan reka bentuk dan landscape yang khusus. Secara umumnya, hospital pada zaman tamadun Islam dilengkapi dengan beberapa landscape di persekitarannya, antaranya seperti masjid, kubah, kolam pancuran air, dewan atau pentas persembahan, dan ruang yang selesa bagi pesakit. Ia bertujuan bagi memberi kemudahan dan keselesaan terhadap pesakit yang menerima rawatan di hospital. Di samping itu, terdapat beberapa landscape daripada keseluruhan landscape yang ada turut membantu dalam rawatan terapi muzik. Setelah penelitian dilakukan, secara keseluruhannya dapat dilihat bahawa hampir semua hospital dalam tamadun Islam mempunyai ciri-ciri dan landscape yang sama. Seterusnya, hasil dapatan kajian yang kedua ialah landscape hospital pada zaman Uthmaniyah. Terdapat beberapa hospital yang telah dibangunkan pada zaman Uthmaniyah. Ianya lebih dikenali dengan istilah Darussifah dan Sifahani berbanding Maristan atau Bimaristan. Antaranya yang pertama ialah Sultan Bayezid II Darussifah. Ia direka dan dibina oleh seorang arkitek bernama Mimar Heridin. Ianya dibina di atas sebuah padang hijau di tebing Sungai Tuja pada tahun 1488 Masihi. Dibina dengan beberapa bahagian yang berbeza dan kesemuanya mempunyai fungsi-fungsi yang berbeza. Ia terbahagi kepada 3 bahagian utama. Laman dalam pertama yang berbentuk segi empat tepat memuatkan 6 buah bilik yang terbuka kepada beranda berkubah. Tingkap bagi setiap bilik-bilik tersebut juga terbuka menghadap taman luar. Seterusnya ialah laman dalam kedua. Ia juga berbentuk segi empat tepat dan dimuatkan dengan 4 buah bilik yang mana tingkap-tingkapnya ada yang menghadap ke arah halaman dan ada juga menghadap ke arah taman luar. Manakala laman dalam ketiga pula dibina di sekeliling pusat yang diliputi dengan kubah dengan tanglung besar di tengah dan 12 kubah kecil di sekelilingnya. Selain itu, terdapat juga sebuah kolam dengan pancuran air di 12 penjuru.
yang kedudukannya berada di bawah tanglung kubah besar dan di tengah-tengah dewan besar tersebut. Laman ini mempunyai seni bina yang sangat menarik dan berbentuk heksagon di mana bilik-bilik tersebut diletakkan di setiap sisi struktur heksagon tersebut. Seterusnya ialah Fatih Darussafa. Ia siap dibina pada tahun 1470 Masihi oleh seorang arkitek bernama Atik Sinan yang merupakan seorang arkitek berbangsa Greek. Ia berada di lokasi atas tapak gereja Holy Apostle dan diasaskan oleh Sultan Mahmud II yang memerintah sekitar tahun 1451 hingga 1481 Masihi. Hospital ini mempunyai struktur halaman peribadi berbentuk persegi dan dilengkapi dengan 80 buah kubah dan 70 buah bilik. Selain itu, ia juga mempunyai alunan muzik dan suara penyanyi yang dihasilkan oleh penyanyi dan pemain instrumen. Kesemuanya telah disediakan oleh pihak hospital bagi tujuan rawatan. Selain itu ialah Sulaimania Sifahanisi. Dibina di dalam kompleks Sulaimaniyah. Ia ditubuhkan dengan perintah daripada Sulaiman Al-Qanuni dan terletak di Istanbul. Ia dibina oleh seorang arkitek yang bernama Mimar Sinan pada sekitar tahun 1550 Masihi. Ia dibina dengan 2 tingkat yang menghala ke arah timur dan barat. Mempunyai pelbagai tingkat dan mempunyai tingkat bawah yang ditubuhkan di bahagian bawahnya. Di dalamnya terkandung sebuah dewan yang menyediakan sebuah kawasan bagi menempatkan pesakit mental yang tidak boleh diubati di bawah biara. Di samping itu, ia juga dilengkapi dengan kompleks mandian. Selain daripada kompleks mandian, ia juga turut mempunyai tempat mandi awam persendirian untuk pesakit yang menerima rawatan di hospital ini. Dapatan kajian yang terakhir ialah hubungan lanskap hospital dengan terapi muzik dalam perubatan era Osmaniyah. Terapi muzik tidak hanya dihasilkan melalui bunyi dari instrumen muzik, malah seni bina lanskap yang berada di persekitaran hospital turut menyumbang di dalam kaedah rawatan ini. Sebagai contoh, bunyi yang terhasil daripada kolam pancuran air boleh memberikan keterangan kepada pendengar atau pesakit. Bahagian sifat ini merupakan satu bahagian rawatan pesakit dalam yang berada di Sultan Bayazid II Darussafa. Dengan mengambil kira bunyi desiran air yang menenangkan, mampu membawa elemen terapeutik, air pancut diletakkan di tengah-tengah sifat ini di bawah kubah utama. Ia bertujuan bagi mewujudkan suasana yang mendamaikan bersesuaian dengan konsep rawatan terapi muzik. Selain mendengar bunyi dari air, pelihatan kepada air juga turut menyumbang dalam proses rawatan. Seterusnya, Dewan atau Pentas Persembahan. Bahagian sifat Sultan Bayazid II Darussafa telah dipelan secara berpusat dan di dalamnya terdapat pentas untuk persembahan muzik dan sebagainya. Rawatan terapi muzik yang dilaksanakan di hospital ini dijalankan dengan sistematik. Sebuah kumpulan pemuzik akan membuat persembahan sebanyak 3 kali dalam masa seminggu. Bunyi yang datang daripada air pancut di tengah pusat yang berbentuk heksagon serta bunyi muzik yang dipersembahkan di dalam dewan melantunkan bunyi ke sekeliling serta menghasilkan gema yang baik. Selain itu ialah kubah dan reka bentuk ruang yang membenarkan pengaliran udara dan bunyi. Susunan sel berkubah dalam pelan heksagon yang mengelilingi kubah pusat mengingatkan tentang 7 lapisan syurga yang mana ianya memberi struktur yang harmonik. Kubah yang dibina membantu melantunkan bunyian ke segenap penjuru ruang. Setiap bilik dilengkapi dengan 2 tingkap. Satu tingkap pandangannya menghadap ke arah kolam air pancut, manakala satu lagi menghadap ke arah taman luar. Dengan sisi pandangan tersebut, pesakit dapat menghirup udara yang segar di samping melihat keindahan taman dan mendengar bunyi desiran air yang mampu memberi ketenangan dan kedamaian. Tuntasnya, daripada kupasan dan huraian di atas dapat dilihat mengenai lanskap-lanskap yang berada di hospital zaman tamadun Islam, khususnya pada era Osmaniyah. Setiap hospital pada zaman tamadun Islam dilengkapi dengan seni bina lanskap yang hampir sama dan juga mempunyai tujuan yang sama. Lanskap yang berada dalam persekitaran hospital pada era Osmaniyah terbukti banyak menyumbang manfaat kepada terapi muzik dalam perubatan era tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.